Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera anak murid cikgu kelas 4 Sakura. Cikgu mengharapkan awak semua berada dalam keadaan sihat bersama keluarga yang kamu sayang. Okey, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari Isnin ni, iaitu tentang kemahiran yang seterusnya, iaitu kemahiran penganggaran. Okey. Dalam sub kecilnya ialah 1.3.1, iaitu kita akan memberi anggaran kuantiti berdasarkan set rujukan. Tahap penguasaan kita ialah TP3. Okey, sebelum cikgu pergi kepada soalan ni, kita akan buka buku teks. Okey, buka buku teks muka surat. Okey, buka buku teks muka surat 13. Okey. Okey, kita akan tengok sama-sama Okey, dalam gambar yang cikgu tunjukkan kepada awak ni, sebenarnya ada satu aktiviti di mana aktiviti kuis matematik, iaitu teka bilangan berbola air di dalam balang B. Okey, dekat sini kita ada beberapa orang murid dan seorang cikgu. Okey, cikgu dia cakap, cuba teka bilangan berbola air di dalam balang B. Okey, kemudian seorang murid lelaki berkata, hampir 10,000 biji. Yang seorang ni pula cakap lebih kurang 10,000 biji. Okey, yang seorang perempuan ni pula dia cakap bilangan berbola air di dalam balang B mesti kurang daripada 20,000. Okey, kenapa dia cakap kurang? Sebab kalau kita tengok dekat sini, dalam bekas A ni kita nampak bilangan berbola air ada 20,000, iaitu menyamai hampir penuh. Maksudnya dah nak penuh dah dia punya balang A ni. Kalau awak tengok dekat balang B ni ialah separuh ataupun kita panggil setengah. Bila kita sebut separuh atau setengah, maksudnya dia adalah menggunakan operasi bahagi 2, ataupun dalam bahasa yang lain yang saya nak faham, dia mesti kurang daripada 20,000. So dia tak bolehlah lebih daripada 20,000 sebab yang berbola air dalam balang B ni lagi sikit. Sebab tu dia cakap, yang ini cakap lebih kurang 10 biji. Yang seorang ni pula cakap hampir 10 biji. Okey, kita tengok yang bawah ni. Ada 3 orang murid buat tekaan. Okey, dia cakap 3 orang murid ini menganggar bilangan berbola air di atas. Anggaran siapakah yang paling tepat? Mengapa? Okey, Hazal ialah 5,500. Vinod ialah 10,005. Manakala Anis ialah 15,725. So, kalau ikut pandangan awak, siapa yang paling hampir? Okey, jawapannya ialah... macam mana tu? Jawapan dia ialah siapa? Jawapannya ialah Vinod. Kenapa kita panggil Vinod? Okey, kenapa kita pilih Vinod? Sebab Vinod dia punya jawapan dia paling hampir dengan 10,000 biji. Kalau kita ambil Hazal tu jauh sangat daripada anggaran yang sebenar. Manakala Anis pula dia terlebih sangat berbanding dengan anggaran sebenar. Anggaran ni sebenarnya adalah kita panggil sebagai meneka. Dia bukannya betul-betul. Dia hanyalah tekaan sahaja, tapi tekaan yang logik. Tak boleh tekaan yang tidak logik. Okey, kita tengok pada soalan yang seterusnya, muka surat 14. Okey, muka surat yang ke-14 ni kita ada 1, 2, 3. 3 kolam air. Yang pertama ialah R, yang kedua ialah S, yang ketiga ialah T. Okey, sekarang ni kalau kita tengok dekat kolam R dia bagi tahu isi padu dia ialah 4,000 liter. S tak tahu, T tak tahu. Okey, sekarang ni kalau ikut logik lah, cikgu nak tanya awak. R, S dengan T, kalau kita buat perbandingan, S ni lebih banyak daripada R ke atau S ni lebih sikit daripada R? Betul, S ni lebih banyak. Sebab tengok pun nampak lagi tinggi kan. Bermaksud S ni isi padu air je mestilah lebih banyak ataupun lebih daripada 4,000. Okey, sekarang kita banding pula T dengan S, T dengan R. Ya, T lebih banyak daripada R. Sebab kalau tengok kat sini,
R ni dia rendah sikit tapi T dia lebih tinggi sikit. Okey, bagaimana pula kalau kita buat perbandingan antara S dengan T? Betul. T kurang daripada S ataupun S lebih daripada T. Okey, sekarang kita tengok apa kakak Cina ni cakap pakai baju Cheongsam ni. Okey, isi padu air di dalam kolam R dan T kurang daripada isi padu air dalam kolam S. Betul lah, kurang. Okey? Okey. R dan T kurang daripada S. Maksudnya R ni R dengan T mesti kurang daripada S. Maksudnya S ni yang paling banyak. Okey, tinggi kolam S. Okey, tinggi kolam S 4 kali tinggi kolam R. Okey, tengok kat sini 1 2 3 4. So 4 kali. 1 2 3 4. Manakala R tu adalah sekali saja. So tinggi kolam T lebih kurang 2 kali tinggi kolam R. So ni dia buat gambar macam ni tau. So bila dia buat gambar macam ni, dari pandangan sisi baru kita nampak macam mana kita nak kira untuk nak cari S, macam mana kita nak cari untuk T. Okey, sekarang ni yang kita tahu ialah R. R berapa? 4,000. Okey, S tak tahu. Tapi kita dapat tengok kat sini ada berapa bahagian? 4 bahagian. 1, 2, 3 dan 4. So, kalau 1 bahagian 4,000, kalau 4 bahagian, kita nak cari macam mana? Kita menggunakan operasi darab ataupun tambah. Tapi better guna darab lah. So, cikgu ambil 4,000 darab 4. Kenapa darab 4? Sebab ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. So, darab dengan 4. So, berapa? 16,000. Oleh itu, bekas S ialah 16,000. So, cikgu masukkan jawapan dia. S 16,000. Oh, dah ada dah. S ialah 16,000. Okey, sekarang ni pula kita cari isi padu bekas T. Okey, bekas T ada berapa bahagian? 2 bahagian. 1, 2. So, yang dalam kotak ni kita nak tulis apa? Ya, dalam kotak ni kita kena tulis 2. Kenapa 2? Sebab ada 2 bahagian. Okey. So, 2. Tarik sikit. 2 darab dengan 4,000. Siapa tahu jawapan dia? Kita congak pun boleh kan? Siapa tahu? 2 darab 4,000. Okey, buat bentuk lazim lah ya. Okey. Okey, so 2 darab 4,000. So, jawapan dia 8,000. Oleh itu, dalam bekas ni ada 8,000 ml. Sorry, L. ml pula. Ada 8,000 L. Okey. Tak muat cikgu letak kat atas ni. So, jawapan dia ialah 8,000 L. Okey. So, kita tengok jawapan dia. Anggaran isi padu air di dalam kolam S hampir 16,000. Betul. Anggaran isi padu dalam kolam T lebih kurang 8,000 liter. Okey. So, kita pergi kepada soalan yang telah cikgu berikan ni. Okey, kita jawab sama-sama. Soalan latihan 1. Jawab soalan di bawah ini. Darjah 1 menunjukkan definisi anggaran dengan beberapa pilihan jawapan. Okey, anggaran bermaksud meneka atau mengira. Ya, jawapannya ialah meneka. Okey, bukan mengira. Meneka. Anggaran tu maksudnya meneka. Teka. Okey, perkataan asal dia teka. Meneka suatu kuantiti dengan perhitungan secara kasar atau tepat. Secara kasar, bukan secara tepat. Anggaran ni ialah secara kasar. Kasar tu maksudnya secara anggaran yang logik. Dia bukan betul-betul. Kalau contoh cikgu nak kira bilangan bola, kita kira betul-betul 1 2 3 4 5 6 7 tak. Itu kita panggil kiraan tepat. Kalau kasar maksudnya kita tengok bola ni ada banyak kan. So maksudnya dia mesti dalam lingkungan berapa. Tapi mesti ada set rujukan lah. Baru kita dapat buat anggaran. Kalau tak ada set rujukan kita tak tahu nak anggar berapa.
Okey, so soalan A ni, gariskan jawapan dan salin semula pernyataan di atas dengan betul. So awak salinlah balik. Kat sini awak salin yang tulisan merah ni saja. Anggaran bermaksud meneka suatu kuantiti dengan perhitungan secara kasar berdasarkan set rujukan yang diberi. Salin je kat sini. Dapat 2 markah. Okey, soalan seterusnya. Soalan B. Bincangkan kuantiti objek dan cecair yang boleh dianggarkan. Okey, kuantiti yang boleh dianggarkan untuk objek dengan cecair ada banyak. Okey, cuba bagi tahu cikgu kalau untuk objek apa dia? Ada banyak. Okey, salah satunya ialah kita sebutlah bilangan apa? Bilangan guli. Macam tadi kita buat tu dalam bekas. Contoh. Ni contohlah cikgu bagi ni. Ada banyak lagi sebenarnya. Okey, bilangan guli dalam bekas. Okey. Seterusnya. Apa lagi? Objek. Apa? Bilangan kacang dalam bungkusan. Macam-macam lah sebenarnya. Ini salah satu contoh lah. Bukannya jawapannya ada banyak sebenarnya. Tapi ini salah satu contoh. Okey, cecair pula. Apa dia cecair? Kita akan guna isi padu. Isi padu. Contoh kita guna air lah. Air oren dalam cawan. Cawan A ke cawan B ke. Tak kisahlah tu. So itu semua adalah contohnya lah. Okey, apa lagi? Cecair. Isi padu jugalah. Isi padu minyak dalam apa? Botol. Tak kisahlah botol ke apa ke. Ni semua adalah contoh yang boleh kita anggarkan. Okey, ni untuk objek. Contohnya bilangan guli dalam bekas. Satu lagi bilangan kacang dalam bungkusan. Boleh dianggarkan. Secair pula isi padu air oren dalam cawan. Cawan yang besar sikit banyak. Cawan yang kecil sikit kurang. Macam itulah. Contohnya lagi isi padu minyak dalam botol. Macam-macam. Ada petrol lah apa-apalah. So ini adalah salah satu contohnya. Okey. Kita tengok latihan yang seterusnya. Latihan 2. Anggarkan. Okey, soalan dia. Isi padu air dalam bekas S. Ni mana bekas S kan? Ialah daripada bekas R. Lebih ke kurang? Mestilah kurang. Sebab bekas S ni sedikit. Daripada bekas R. Separuh ialah... Okey. Boleh juga guna kurang. Boleh juga guna separuh. Ada banyaklah jawapan. Tapi mesti logik lah. Okey. Okey, cikgu letak separuh lah Okey, separuh daripada bekas R. Separuh ialah apa dia? Operasi apa? Bahagi. Bahagi 2. Separuh bermaksud bahagi 2. So maknanya untuk nak cari bekas S, kita kena ambil 2000 bahagi 2. Sebab dia ada 2 bahagian. Tengok 2 bahagian. Tengok cikgu tarik ni. Naik ke atas. Cuba awak tengok. Nampak tak ada 2 bahagian? Ni bahagian 1, bahagian 2. Kalau satu bahagian, 1000. Satu lagi, 1000. Maksudnya sini 1000. Tapi betul ke 1000? Kita semak lah. Kita ambil lah bentuk lazim dia. Ataupun kita guna kalkulator. 2000 bahagi 2. Dapat apa? 1000. Okay, so nanti awak buatlah bentuk lazim dia. 2000 bahagi 2. Okay, so jawapannya ialah 1000 ml. Selesai. Bekas S ialah 1000 ml. Okay, soalan seterusnya. Soalan B. Isi padu air dalam bekas P ialah berapa bahagian? 1, 2, 3. So, berapa jawapan dia? 3. Ada 3 bahagian. Okey. Isi padu air dalam bekas Q ialah berapa bahagian? 2 bahagian. Okey. Okey, sekarang ni soalan cakap anggaran isi padu air dalam bekas P ialah, maksudnya suruh cari yang ini. Okey, sekarang ni dia bagi tahu untuk 2 bahagian 1,
2 ialah 4000 ml. Sekarang ni kita kena cari satu dulu. Cari satu je dulu. Ni untuk 2 ni. 400 ni untuk 2. Kita kena cari satu. Macam mana nak buat? Guna operasi apa? Okey, operasi bahagi. 400 bahagi 2 dulu. Kenapa bahagi 2? Sebab kita nak cari satu bahagian. So, satu bahagian berapa? 200. Maksudnya ni 200. Yang bawah ni pun 200. Sebab tu jadi 400. 200 tambah 200 kan 400. Okey, sekarang macam mana kita nak cari 3 bahagian pula? Satu bahagian berapa? 200. Kalau 3 bahagian, guna operasi darab. So, darab dengan apa? Darab dengan 3 lah. Sebab ada 3 bahagian. 1, 2, 3. So, apa? So, jawapannya ialah 600. 600 apa? 600 mililiter. Selesai. Soalan B. Yang ni awak buat bentuk lazim lah. Cikgu tak buat lah sebab nak buat bentuk lazim kat sini susah. So, cikgu guna kalkulator je. Awak kenalah buat bentuk lazim. Okey? Okey, soalan 2. Latihan 2 Okey. Kita short and cut lah. Kita buat laju-laju sikit Okey, tinggi pokok Q ialah pokok Q lebih daripada ataupun kan lebih daripada ataupun kita panggil berapa kali? Berapa kali ni? Tinggi pokok Q ialah 2 kali. Kenapa panggil 2 kali? Sebab kalau awak tengok dekat sini, yang ini sekali je. So, yang ni lagi sekali. So, maksudnya ada 2 kali. Okey, sorry So, tinggi pokok Q ialah 2 kali daripada tinggi pokok P. Bermaksud darab 2 atau kali 2. Okey. Darab 2. So, 250 kita darab dengan 2. Mana kalkulator cikgu? Cikgu tutup kot tadi. Okey. So, kita ambil lah 250. Ni untuk satu bahagian. Sekarang dia ada 2 kali tinggi kan? So, kita darab dengan 2. So, berapa? 500. So, jawapannya ialah 500 cm. So, selesai. Untuk soalan A. Ni awak kena buat bentuk lazim lah. 250 darab 2 buat bentuk lazim Okey, soalan seterusnya. Saiz tembikar S ia lebih besar ke lebih kecil? Lebih lebih besar ke lebih kecil? Ya, lebih kecil. S tu kecil. Lebih kecil. Okey, lebih kecil daripada saiz tembikar R. Oleh itu, jisim tembikar S lebih kurang. Kan lebih kurang. S kurang daripada So, bila kurang, maksudnya kecil, kita akan kurang daripada R. So, maksudnya kalau ini nampak besar, so ini kecil, so agak-agak ni berapa? Okey, yang ni kita guna sama ada banyak antara jawapan yang sesuai antaranya ialah 4. Cikgu ambil 4 kilogram lah, cikgu bahagi dengan 2. Okey, sebab nampak dia macam 2 kali ganda kan. So, jawapan dia ialah 4 kilogram. Logik lah. Ini 8 besar ni. Yang kecil sikit, so 4. Dia tak boleh lah. Ini 8, ini 10. Tak logik lah. Okey, soalan seterusnya. Ketebalan buku Y ialah, tak tahu. Lebih tebal ke kurang tebal? Mestilah lebih tebal. Okey, Y tu lebih tebal. Nampak ni? Tebal. Yang ni nipis sikit kan? So, lebih tebal. Okey. Daripada ketebalan buku X. Anggaran ketebalan buku Y ialah, so agak-agak ni berapa kali? Okey, mungkin kita boleh anggap dari 50 pun boleh. So, cikgu rasa better cikgu darab dengan 2 lah. Sebab nampak macam dah 2 kali ganda kan. So, kita ambil lah 60. Kenapa cikgu dapat 60? Yelah, sebab 30 darab 2 kan 60. Kalau tak percaya, kira lah. Okey.
30 darab dengan 2. Dapat apa? 60. Betul lah 60. Okey. Okey, soalan seterusnya, soalan D. Panjang jalan J lebih panjang ke lebih pendek? J lebih panjang ke lebih pendek daripada K? Okey, bagus. Jawapannya lebih pendek. Okey. Lebih pendek. Anggaran panjang J ialah, so kalau ni 50, ni senampak macam separuh kan? Ataupun agak-agak awak berapa ni? Agak-agak lah. Boleh tak cakap 100 km? Tak boleh, sebab 100 tu lagi panjang daripada 50. Ni pendek, so mesti lagi kurang daripada 50. So sebenarnya ada jawapan dia, antaranya boleh letak 30 pun boleh, 25 pun boleh. Tapi cikgu rasa cikgu nak ambil 30. Okey, untuk soalan penganggaran ni, kalau logik, cikgu akan terima jawapan tu. Tapi kalau tak logik, memang cikgu tak terima. Okey, so cikgu anggarkan 30 km. Logik lah, nampak macam pendek sikit kan. 30. Okey, soalan E. Yang ni awak kena cerita sikit lah. Ni cerita pasal apa ni? Ini kita nak buat, kita pasal bilangan guli. Tak macam guli pun nampak macam kacang je kan? Tak kisahlah, kita letaklah kacang. Biji kacang. Okey. Okey, bilangan biji kacang. Okey. Soalan dia, so kita nak buat apa? Atas ni kita panggil bilangan lah. Bilangan biji kacang dalam bekas I. Bekas I kan? Nampak ni bekas I. Lebih banyak ke lebih sikit? Lebih banyak daripada bekas D. Tu ayat dia lah. Kita tambah ayat dia. Okay, so bekas I. So yang ni 700 biji kacang. Okay. So kalau ni 2 kali, yang ni sekali, yang ni 2 kali ni, nampak 2 kali. 1, 2. Jadi maksudnya kena darab dengan 2. So kita ambil lah 700 darab 2. Berapa jawapan dia? 1400. So kita tulis lah 1400 biji. Selesai. Okey, so kita dah selesai dah soalan ni. Kita dah habis dah mempelajari. Apa kemahiran kita belajar hari ni? Kemahiran kita ialah membuat penganggaran. Penganggaran ni maksudnya kita meneka suatu kuantiti dengan perhitungan secara kasar. Bukan betul-betul. Secara anggaran, teka-teka saja. Tapi mesti logik dan rasional. Okey, so tu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan sambung pembelajaran kita pada hari yang berikutnya. Okey, nanti untuk latihan ni, cikgu akan bagi 2 latihan. Sama ada latihan dalam bentuk bertulis ni. Lebih kurang, latihan lebih kurang macam ni. Cuma nombor dia cikgu tukar sikit. Dan satu lagi latihan dalam bentuk quizzes. So awak boleh pilih lah mana satu yang awak nak. Awak nak guna quizzes ke? Ataupun awak nak guna yang ini. Okey, so tu saja untuk pelajaran kita. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.